Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah tentang ekonomi perbankan sebagai asas perubahan ekonomi umat Islam di Malaysia. Ialah sebahagian daripada dialog ekonomi kita yang sebelum ini kita telah banyak berbincang tentang ekonomi pertanian, ekonomi apa semua sekali. Lepas ini kita akan bincang tentang ekonomi sumber manusia dan sebagainya. Kita sekarang ni, hari ni kita ada 4 orang tetamu, iaitu yang pertama sekali Datuk Seri Idris Jusuf. Semua ni orang kenal, seorang ahli ekonomi yang telah menceburkan dirinya dalam politik dan telah menjawat jawatan berbagai-bagai jawatan menteri di berbagai jabat, ada berbagai kementerian. Dan sekarang ini beliau sedang mempengerusikan Felda untuk lebih menjadikan Felda sebagai berdaya maju. Kemudian yang kedua, Profesor Wan Mokhtar Wan Yusof. Beliau adalah seorang bioteknologi punya dia punya akademik punya bidangnya, dan sekarang ini merupakan seorang aktivis ekonomi. Yang ketiga ialah Datuk Abdul Manaf Abdul Wahab, iaitu bekas seorang pegawai tinggi bank mula-mula sekali di Maybank di London, kemudian sebagai CEO di Bank Muamalat, kemudian sekarang ini menjadi pakar perbankan Islam dan seorang businessman yang berjaya. Dan seterusnya Profesor Dr. Saiful Rusli, seorang ahli ekonomi yang telah menjadi pakar dalam bidang perbankan Islam sekarang ini, yang masih lagi bertugas di INSEF. Jadi kita ada satu komposisi yang cukup mantap. Saya dan Tuan Sakaria, saya akan berperanan sebagai seorang controller sajalah. Tidak akan bagi banyak soalan, dan Tuan Sakaria akan menjadi pencelah pada bukan parlimen ni, pencelah kepada perbincangan. Jadi insya-Allah kita boleh berbincang dengan selesa. Kita ada masa yang cukup, iaitu 2 jam. Kita bermula lewat sikit, tak apalah, kita gantikan, dan kita akan tumpukan kepada beberapa aspek dalam permasalahan ekonomi perbankan ini. Dan saya akan mulakan soalan pertama saya kepada Profesor Dr. Saiful, sebagai seorang ahli ekonomi yang banyak terlibat dengan soal ekonomi dan soal perbankan. Saya rasa orang yang mendengar kita, mereka mahu diberi suatu intro, iaitu bagaimana mereka nak faham hubungan antara ekonomi dengan perbankan. Maknanya kalau sekiranya begini itu Prof. Saiful, silakan. Saya bagi 5 minit seorang. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Zudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lebih berhormat Datuk Seri Idris Jusuf, Datuk Manaf, Prof Bioteknologi, Prof Wan, Prof Wan pendek. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya, terima kasihlah atas jemputan dalam forum ni, Datuk. Perbankan Islam ini banyak kita berikan tumpuan kepada syariah compliant, dari segi pematuhan syariah. Dan di luar syariah komiti ini kurang dibincang. Di dalam syariah komiti ini kurang dibicarakan tentang impact perbankan Islam ke atas ekonomi. Yang mana kita boleh melihat impactnya itu ke atas 3 bahagian, Datuk. Yang pertama iaitu kepada pertumbuhan ekonomi, kepada perkembangan PDK. Keduanya ialah kepada pengagihan pendapatan. Dan ketiganya kepada kestabilan ekonomi. Jadi untuk kita memahami cara ekonomi perjalanan perbankan Islam ini, kita perlu melihat kepada satu modaliti yang dibentuk oleh para pioneering Islamic banking ini. Itu dari segi pergerakan perbankan Islam yang bermula
dalam tahun 60-an yang dipelopori oleh para kargo IDB dan sebagainya, dan juga di follow up oleh Malaysia menerusi Bank Islam, ya, iaitu kita memulakan perbankan Islam ini, iaitu satu perniagaan perbankan melalui modaliti apa yang dikatakan deposit taking model, iaitu bank ini mengambil dana deposit daripada orang ramai melalui penerbitan current account, saving account, dan fixed account, ya. Dan dengan menggunakan dana deposit ini, mereka memberi pinjaman kepada isi rumah, kepada government, kepada perniagaan. Jadi bermakna bank memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam perbankan Islam kepada isi rumah lah. Mereka membeli barang, mereka membeli rumah baru, beri kereta baru. Ini dikatakan penggunaan, iaitu consumption. Juga sebagian daripada GDP. Dan juga memberi financing kepada peniaga-peniaga, business sector. Ini dipanggil pelaburan. Ya, dan juga bank memberi pinjaman kepada kerajaan, ya, bila kerajaan menerbitkan security for budget deficit, ya. Jadi pinjaman bank ini kepada isi rumah, kepada usahawan dan kepada kerajaan mencetuskan perbelanjaan, iaitu penggunaan pelaburan dan penggunaan perbelanjaan kerajaan, dan ini meningkatkan pendapatan negara atau GDP, Datuk, ya. Tapi kita harus tahu bahawa pinjaman ini ataupun pembiayaan ini dihasilkan dari penggunaan dana deposit yang diambil dari orang ramai. Ya? Jadi the loan is financed by deposit, not by the bank capital. Dia bukan buat modal capital. Bank tidak memulai modal untuk buat pinjaman kepada orang ramai. Dengan itu, walaupun kita lihat memang ada penjanaan guna tenaga, penjanaan GDP dalam pinjaman itu, namun demikian kita dapati bahawa bank memberi pinjaman ini hanya kepada mereka yang layak, mereka yang mampu membayar balik hutang, ya. So meaning that bank will only give the loan or the financing kepada mereka yang viable, the viable customer. Dan this customer will be the one yang akan membuat kegiatan ekonomi. Betul, ya? Jadi bank, tapi ini adalah satu daripada fungsi asas perbankan, iaitu memberikan liquidity kepada ekonomi, supaya berlaku the spending. Namun begitu, Datuk, kita dapati bahawa banyak lagi peminjam-peminjam yang tidak dapat kemudahan perbankan. Kalau kita lihat secara umumnya, isi rumah ini dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu T20, iaitu mereka yang mendapat purata pendapatan 11,000 bulan, 20%, lah. Dan we have middle 40%, iaitu anggaran 6,000 sebulan purata. Dan we have 40 around 3,000 Datuk. Dan kita dapat bahawa pinjaman yang diberikan oleh bank ini kebanyakan kepada T20 dan kepada M40 upper. Dan yang di dalam B40 ke bawah ini tidak langsung mempunyai peluang, Datuk, ya, untuk mendapatkan pinjaman dan pembiayaan. Dengan itu impact kepada pengakhiran pendapatan juga akan terasa lah, ya, kerana mereka yang memanfaati perbankan ini hanyalah mereka yang mempunyai income yang stabil, yang mempunyai collateral dan mempunyai keupayaan untuk membayar balik hutang tersebut. Jadi dengan itu kita perlu melihat bahawa ketidakupayaan bank untuk membantu golongan B40 dan kita bercakap tentang financial inclusion, ya, ialah kerana modaliti perbankan itu sendiri tidak memberikan keupayaan bank untuk berbuat demikian, ya. Kerana dana deposit itu, Datuk, hanyalah dana yang terjamin, Datuk. Bermakna dana itu tidak boleh digunakan untuk memberi pinjaman kepada mereka yang tidak mampu membayar balik. Kerana risiko default
risiko credit risk ini ditanggung oleh bank. Bank mahu menjalankan apa dikatakan social responsibility financing. Mereka tidak kerana we have prudential regulation. Kerana dana deposit mesti dilindungi berdasarkan kepada fiduciary duty of the shareholder of the board of director. Dan dengan itu perbankan Islam sekarang ini which is basically commercial oriented, walaupun mereka mampu untuk berperanan dalam pembangunan ekonomi dari segi pertumbuhan ekonomi, tapi dari segi agihan pendapatan kemungkinan kita perlu melihat kepada modaliti yang lebih, dan ini nanti kita akan bincang lagi. Mesti yang dikatakan ekonomi pelaburan, Datuk, ekonomi pelaburan yang diaprobasi oleh bank negara, Datuk. Nanti that's it for now, Datuk. Thank you. Okey. Terima kasih, Prof. Itu sangat terang dan kita boleh faham sikit dari fungsi perbankan dalam perkembangan ekonomi. Kita lepas ini kita bincanglah. Saya pun tak nak cakap banyak lagi, nanti saya jadi panel pula. Kita pergi kepada Datuk Manaf. Datuk, berasaskan kepada maklumat yang kita dapat daripada Prof Saiful tadi, jelaslah ada banyak lompang-lompang yang perlu kita cuba faham. Tapi sebelum tu kita nak tahu sejarah perkembangan pelaksanaan Bank Islam itu sejak daripada ia bermula sebagai satu window di bank-bank besar dan kemudian ia berkembang, dan sebelum itu ia merupakan satu cita-cita yang begitu tinggi di kalangan orang-orang yang memperjuangkan kedudukan ekonomi Islam di kalangan masyarakat Islam. Mungkin mereka pada waktu itu tidak begitu faham apa sepatutnya dan apa sebenarnya yang dikatakan perbankan Islam yang berasaskan kepada syariah compliant itu. Silakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel dan para pendengar. Saya di sini sebagai seorang yang pernah bekerja di bank, ya. Jadi pendapat saya agak berbeza sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Prof Saiful tadi. Bagi sesebuah ekonomi, asas ekonomi itu adalah trade, ya, ataupun jual beli ataupun perniagaan. Ya, dan untuk kalau kita tidak ada uang, ya, disebabkan perniagaan itu kita perlu uang. Dan sekiranya kita tidak ada uang, kita akan hanya menggunakan pertukaran barangan, ya, ataupun services. Jadi itu sesuatu model yang tidak produktif, ya, tidak ada specialization dalam ekonomi dan segalanya. Jadi ekonomi tidak dapat berkembang. Dengan adanya uang di tengah, ya. Jadi ekonomi boleh berkembang dan masyarakat juga dan sebagai individu boleh specialize dalam sesuatu bidang. Jadi uang di dalam perniagaan dan di dalam ekonomi, uang itu sangat penting. Jadi persoalannya dari mana datangnya uang? Jadi kita lompatlah ke depan, ya, sampai sekarang. Mana datangnya uang? Dari mana? Seperti yang dikatakan oleh Prof Saiful tadi, uang yang dipinjamkan oleh bank-bank adalah uang daripada dana yang disimpan oleh peniaga-peniaga. Tetapi ini persoalan saya bila saya mula bekerja dengan bank pada tahun 1981 dulu. Bila saya lihat di dalam tempat simpan wang kita ni, bila kita tutup bank setiap hari mungkin ada katalah 1 juta, ya. Tetapi keesokan harinya kita memberi pinjaman sebanyak 5 juta, 10 juta, 20 juta. Jadi timbul satu persoalan pada saya, mana bank dapat duit ni untuk memberi pinjaman? Jadi bila saya cek segala entry yang bank buat, dia tidak menggunakan dana pinjaman dana daripada simpanan untuk memberi pinjaman. Setiap kali bank memberi pinjaman, dia mencipta uang. Itu sebab balance sheet bank dengan balance sheet kita sebagai bukan bank ataupun ahli perniagaan biasa, bila kita memberi pinjaman, pertukaran itu hanya berlaku di dalam asset side of the balance sheet. Dia tidak meningkat balance di dalam balance sheet tersebut. Tetapi apabila bank memberi pinjaman,
both sides of the balance sheet, ya, deposit, asset dan liability akan meningkat. Itu disebabkan apabila bank memberi pinjaman, wang dicipta. Ramai daripada kita memikirkan wang itu dicipta oleh bank negara. Tidak. Ya. Ia dicipta oleh bank apabila dia memberi pinjaman. Saya bagi satu contoh. Sama ada Islamic Bank ataupun bank konvensional, caranya berbeza, tetapi end result dia sama. Bila seseorang itu pergi ke bank, dia nak pinjam katalah 100,000 ataupun sejuta. Ya. Jadi bank akan menjadikan peminjam tadi sebagai debit entry di dalam asset side, because peminjam itu jadi ni, dan dia akan kredit 100,000 ataupun 1 juta di dalam akaun peminjam tadi tu, akaun deposit peminjam. Jadi balance sheet, asset side increase, liability side increase. Isunya adalah apabila mereka nak keluarkan duit ni, baru bank perlu menyediakan wang. Jadi dan sekarang dalam dunia digital sekarang ni, dia tidak memerlukan wang itu lagi. Itu sebab saya juga ahli pengarah di sebuah syarikat yang membuat ATM machine, ya. Dan kita dapati pengeluaran wang daripada ATM machine semakin berkurang. Ya, sebab banyak daripada masyarakat sekarang menggunakan digital payment. Jadi tidak memerlukan lagi wang kertas. Tapi wang itu tetap penting di dalam untuk menjana sesebuah ekonomi. Sebab tanpa wang tidak ada ekonomi. Benda ni berlaku kalau kita lihat sejarah perbankan, kalau kita singkatkanlah, ya. Pada tahun 1944, apabila Bretton Woods selepas peperangan dunia kedua, mereka nak membangunkan ekonomi yang telah jatuh disebabkan peperangan. Mereka set up Bretton Woods dan menggunakan sistem Bretton Woods. Mereka menggunakan sistem emas. Emas disandarkan pada wang. Wang tu digunakan ketika itu US dollars, dan mata wang yang lain disandarkan pada US dollar. Ya. Dan pada tahun 1971, mata wang ini ditukar daripada ada sandaran, ya, ketika itu boleh ditukar wang Amerika, boleh ditukar dengan emas. Itu sampai Bretton Woods system. Tapi disebabkan ada hal-hal yang berlaku di Amerika, di peperangan Vietnam dan segalanya, sistem itu diberhentikan oleh Presiden Nixon. Dan semenjak itu wang hanya sekeping kertas lah. Ya, tapi masyarakat masih menerima. Ya. Tetapi apabila wang jadi sekeping kertas, wang yang dicipta itu boleh sebanyak mana. Ya. Dan kalau kita lihat semenjak 1971, yang ramai orang tak tahu bahawa Amerika menghadapi satu financial crisis, ya, 1971. Dan 1977, kalau tak silap saya, kita menghadapi krisis OPEC. 1987 kita menghadapi satu krisis. 1997 satu lagi krisis. 2008 ada krisis, tapi Malaysia kurang terkena, ya. Dan kalau kita tengok setiap 10 tahun, 11 tahun pasti ada satu krisis. Kenapa ini berlaku? Ini menjadikan disebabkan financial reset, ya. Money supply sudah terlalu banyak. Bunga yang perlu dibayar untuk wang yang dipinjam itu tidak dicipta. Jadi masyarakat tidak mampu tidak ada wang yang 10% itu untuk membayar hutang. Jadi pasti akan ada satu reset, ya. Jadi itu yang berlaku, ya. Tapi apapun masyarakat memerlukan wang. Dari mana kita nak datang wang? Itu persoalannya. Apakah melalui sistem perbankan di mana hanya kumpulan-kumpulan tertentu yang membuat keuntungan, ataupun boleh tak kita ada sesuatu sistem yang berbeza? Di situ saya beza sikitlah pendapat dengan ramai ahli-ahli atau pakar syariah yang mengatakan Islamic banking ni Islamic. Sebab bagi saya kerangka tu tetap sama. Ya, cara lain, ya, cara macam banyak yang dibandingkan adalah ini ayam tak sembelih, ini ayam sembelih. Bagi saya tidak. Bagi saya tidak, ya. Sebab dia kata sembelih itu cara, ya. Tapi bagi saya kalau
bukan ayam. Kalau babi, maaf kata perkataan itulah ya kan. Kalau khinzir, kita tak dapat nak menjadikan produk Islami. Jadi pendekatan saya sangat berbeza dengan pemikir-pemikir yang lain lah. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Seorang ahli akademik, kemudian disambung pembicaraannya oleh seorang ahli pengamal, profesional dalam bank dan sebagainya. Jadi walaupun ada gap, tetapi gap itu dapat dipenuhi. Mungkin sekurang-kurangnya sebagai suatu asas kepahaman kepada kita dan masyarakat untuk memahami masalah yang sebenarnya. Orang yang perlu memenuhi gap antara dua perkara ini ialah orang politik. Sebab itu orang politik itu penting kan. Selekeh. Jadi kita minta Datuk Seri Idris supaya cuba menghuraikan kepada kita bagaimana kita perlu kepada satu peningkatan yang boleh memenuhi apa lompang-lompang yang dikatakan tadi, supaya Bank Islam ini lebih berfungsi daripada apa yang dianggap sebelum ini. Bagaimana saya setuju dengan kedua-dua panel kita ni, Datuk, tapi saya rasa tak berapa jauh pandangan Datuk dengan Prof. Saiful bagi saya orang layman ni lah. Macam mana Datuk Seri? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. sudah memberi kerangka banking lah, kerangka ekonomi yang dalam bentuk konvensional. Itulah ekonomi. Dan seronok juga bila Datuk Manap tadi buat komen ayatnya yang saya akan tulis ini adalah kerangka yang sama. Saya agak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Manap tadi. Dan berbaliklah, kerana tajuk kita pada hari inilah ekonomi Islam ataupun perbankan dalam ekonomi Islam. Jadi kefahaman, mula kefahaman tentang kerangka ekonomi konvensional, Prof. Saiful dah beritahu tadi. Adakah sistem perbankan kita ini fit into the so-called kerangka ekonomi Islam ataupun tidak? Ini mana tadi dah jolok kita tadi dah. Saya melihat kadang-kadang kita lupa tentang falsafah ekonomi itu sendiri dalam konteks ini mustahil. Apa yang kita nak lakukan, kena ada satu falsafah, apa tujuannya, apa objektifnya, apa objektif bank didirikan. Bila itu mustahil untuk ada katakan betul tadi dikatakan oleh Prof tadi bahawa untuk peningkatan ekonomi, untuk kesejahteraan. Tapi timbul persoalan, adakah sistem ekonomi sekarang ini atau konvensional ini mampu melakukan demikian. Kita baca buku saya kebetulan saya lihatnya ada kita bercakap tentang kapitalisme lah. Kita cakap ekonomi masa kini. Ini buku ni buku daripada must read book lah ini. Tiga perkara yang tidak dikita tentang kapitalisme. Tapi betul lah bawa buku tentang meja saya. Yang mana kita lihat andaian-andaian semangat yang harus ada dalam sistem perbankan kita, adakah dia selaras dengan semangat-semangat falsafah kerangka ekonomi Islam. Jadi kita ada dua kerangka. Satu kerangka ekonomi Islam, satu kerangka ekonomi barat. Kerangka ekonomi Islam, kerangkanya Rabbaniyah, dengan ketuhanannya, dengan akhlaknya, dengan insaniahnya, dengan persaudaraan dan wasatiyahnya. Katakanlah, adakah sama dengan kerangka ekonomi konvensional? Dan adakah ia mampu untuk hidup satu? Kerangka ekonomi barat, katakanlah wujudnya di mana perlunya perbelanjaan. Kalau kita bercakap tentang GDP ialah fungsi C plus D plus I
plus X plus M. Ini semua ekonomi tahu. Mana it's based on consumption. Dia berdasarkan kepada perbelanjaan. Perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan. Adakah itu satu cara pengukuran ekonomi yang tepat? Saya ingat ni Prof. Kamal Saleh jadi mengajar saya di USM tahun 1980 pernah mengatakan sistem pengukuran ekonomi itu tidak baik. Dan sekarang kita masih menggunakan GDP sama dengan C plus G plus I X plus M. Jadi ini jadi persoalan bagi saya bila saya ke World Bank. 3 tahun yang lalu saya tanya macam mana ekonomi diukur, dia kata guna GDP. Dia kata macam mana kita mengukur GDP, dia kata C plus G plus I. Ini Prof. Kamal Saleh yang masih ada sekarang ni. Saya ingat dia mengajar, dan inilah saya lihat perkara yang perlu kita address kalau kita nak cakap pasal ekonomi Islam. Yang ekonomi yang tidak hanya melihat kepada keuntungan, ekonomi yang tidak melihat manusia sebagai manusia yang tamak, ekonomi yang kerangka yang amat berbeza bagi saya lah. Kita boleh hurai, kita boleh melihat dalam konteks competition, dari segi collaboration. Kita melihat dalam konteks adakah sedekah wujud dalam konteks ekonomi sekarang ini. Kita boleh lihat dalam konteks wakaf or equity ownership. Dan kerana saya melihat Islam itu satu yang syumul, dia tak boleh kita pick and choose. Sebab ini pun timbul isu tadi Datuk Manaf berkata tentang compliance Islamic. Ini pun isu besar sebenarnya. Kawan-kawan saya ni pun kata okey, kita ni compliant, tapi this is the worst. Inilah satu peningkatan terhadap total compliance. Okay. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita jadi compatible, selesa dengan apa yang ada. Kita lupa apa sebenarnya yang kita nak capai. Jadi saya melihat bank sekarang ni, kerana kita diajar dalam kerangka ekonomi sekarang. Orang yang masuk dalam kancah ekonomi Islam ini, perbankan ini, dia masih melihat, mengukur diri mereka dalam bentuk, kerana bank negara melihat, bank kita masih melihat apakah pencapaian mereka, berapa untung mereka. Dia tak lihat berapa, macam mana kita menjana ekonomi negara, bagaimana kita menolong orang miskin. Saya tak nampak. CSR 300 sama ada lah, itu CSR, tapi tidak dalam bentuk absolut. Adakah bank negara mengukur kita dalam keadaan begitu? Adakah World Bank kita lihat benchmarking kita ialah bank negara, bank dunia. Jadi saya melihat ada sedikit, bukan sedikit lah, bukan sedikit. Itu yang kita nak analisis hari itu. Perkara ini perlu dilihat. Kalau kerangka pemikiran itu yang berbeza ini, adakah bank Islam, perbankan Islam wujud dalam konteks yang lebih menyeluruh dalam keadaan masa kini. Saya berhenti itu dah. Panjang. Okey, terima kasih Datuk Sri. Itu telah melengkapkan. Saya dah nampak dah, walaupun saya bukan dalam bidang perbankan ini, satu kalau dalam bidang saya masih ingat kepada Profesor Ahmad Ibrahim apabila dia cuba mempromosikan undang-undang Islam dalam negara kita ini. Dia terjebak dalam suatu persoalan sama ada mengekalkan dualisme itu atau disatukan sistem itu. Itu pun ada pro and con. Jadi sebagai seorang saintis, dari segi saintis yang faham tentang ekosistem perahuan, jadi sesuatu idea yang cantik itu atau amalan yang cantik itu ibarat satu benih. Kalau benih itu ditanam pada tanah yang tidak subur, dia akan lahir sebagai satu pokok yang kerdil. Dan kalau benih yang cantik, benih yang tidak cantik ditanam dalam tanah yang subur, dia jadi kerdil juga. Macam mana ekosistemnya, apa tu Prof Wan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua dan salam sayang kepada semua. Salam. Sebenarnya semalam saya memikir panjang dan sampai ke alam mimpi juga tajuk ini. Kerana dia mensantuni saya ke peringkat yang paling dasar dan yang
membuatkan saya rasa huru-hara sedikit. Kerana apa ya? Kerana akhir-akhirnya saya kena menjawab soalan dasar. Apa itu hablum minallah wa hablum minan nas? Dan akhir-akhirnya apa dia maqasid syariah yang kita nak gunakan ini? Bukan kerana ianya suatu tempelan, tetapi dia asas yang kukuh. Itu yang saya buat saya masuk dalam alam takut juga tu. Maka di sini saya nak kongsilah ketakutan saya itu dalam beberapa idea supaya kita bersama-sama merasai ketakutan itu. Pertamanya, saya nak sebut perubahan ini adalah satu hijrah, satu tajdid. Daripada A ke B. Apa itu A? A itu ialah sistem perbankan konvensional. B itu apa? B itu sistem Baitul Mal. Dia bukan sistem perbankan. Sistem Baitul Mal. Dan sistem Baitul Mal ini adalah sejarah orang Islam kita. Dan dia sudah pun bertapak di alam Melayu, justru juga bertapak di Malaysia. Dan saya ingin sarankan supaya sistem Baitul Mal ini, saya panggil dia sistem BAIMA, itulah ekosistem yang kita nak supaya boleh diperdanakan di peringkat nasional, disokong oleh kerajaan dan dimasyarakatkan seluas-luasnya ke desa-desa. Itu yang pertama. Kerana pergandingan jentera zakat, jentera wakaf, jentera hibah, jentera umumnya pengumpulan sedekah jariah sebagai sumber dana, punca kuasa sistem ini, ekosistem ini ialah yang di-Pertuan Agong. Itu punca kuasanya. Kerana apa ya? Kerana sistem perbankan kini, sistem perbankan konvensional juga telah bertapak perdana. Dan sudah menjadi sistem bank Islam, sistem bank A, bank A, tapi dia guna nama bank juga. Saya tak mahu guna istilah bank sebab saya nak guna istilah Bait Al-Mal. InsyaAllah. Dan sistem konvensional ini bolehlah bersaing dengan sistem Bait Al-Mal ini, tetapi kita berjanji jangan kacau sistem A dengan sistem B. Sistem Bait Al-Mal dia ada governance sendiri, dia ada sumber daya manusia sendiri, dia autonomi. Dan kita tengok yang mana boleh bertahan selepas COVID ini. Dan punca kuasa sistem perbankan konvensional ialah Bank Negara Malaysia yang kena patuh kepada bank internasional yang kita faham siapa tuan punya cerita. Ketiga, pemantapan sistem pasaran mesti kita kenakan. Macam sekarang dah ada Malakat Mal, Felda, ada pasaran sistem ada pasaran sendiri supaya rakyat boleh pilih dia nak sistem mana. Sistem A ke sistem B, ekosistem A ke ekosistem B. Ingat saya masa Rasulullah SAW berpindah ke hijrah, dia pergi ke pasar raya. Pasar raya itu kepunyaan orang Yahudi di situ. Sekejap saja dia masuk dan dia keluar. Dia kata kita kena buat sistem sendiri, iaitu sistem Islam. Maka di sini saya nak ketengahkan, sistem perbankan konvensional boleh bertapak, sudah pun bertapak. Tapi biarlah sistem Bait Al-Mal yang didokong oleh wakaf, zakat dan segala macam di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong beroperasi juga di Malaysia. Seterusnya, kedua terakhir, pemantapan sistem komoditi di negara kita. Kita kaya, Felda kaya bukan sahaja dengan tanah, tapi kaya dengan tumbuh-tumbuhan dan segala macam di dalam pasaran tanah Felda itu. Dia boleh pelihara lembu, boleh pelihara kambing, boleh pelihara segala macam. Ya, ini komoditi. Komoditi ini kalau kita nak kata dia adalah mata wang. Dia mungkin wang, jadi wang, dia akan jadi dana, dia akan jadi harta. Jadi saya nak bezakan apa itu wang, apa itu mata wang, apa itu dana, apa itu harta dan apa itu kekayaan. InsyaAllah semuanya ini kita menuju untuk mendukung
maqasid syariah yang 5 itu. Akhir sekali Datuk, Ya. kita kena pelbagaikan jenis mata wang. Merangkumi ilmu, wakaf ilmu dia mata wang. Saya boleh kerja dengan FEDA free of charge Datuk. Sebab saya rasa ini masa saya untuk menyumbang kembali apa yang saya ada di dada ini kepada pembangunan masyarakat. Wakaf perkhidmatan, hasil pertanian ruji, berah boleh jadi mata wang. Itu garai jadi mata wang. Gula jadi mata wang. Apa salahnya? Kenapa hanya mata wang kertas saja? Fiat money dijadikan mata wang. Dan terkini kita didodoi dengan pula mata wang digit. Masya Allah. Kemana kita nak pergi? InsyaAllah kita pergi ke tempat yang bagus. Maka sekarang kita reset. Bukan kita reset daripada sistem kepada sistem ke dalam sistem, bukan. Kita reset daripada sistem A kepada sistem B. Daripada sistem perbankan konvensional pada sistem Bait Al-Mal. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Prof Wan. Saya rasa menariklah. Dan yang bagusnya ialah fasilitator lah, pengerusi. Dia pandai memilih komposisi yang boleh memberikan suatu perbincangan, dan perbincangan itu tidak bualan-bualan sajalah, kita boleh lahirkan satu resolusi. Saya nampak bagaimana Profesor Ahmad Ibrahim cuba menyelesaikan masalah perundangan dalam negara kita, sehingga beliau telah memberi suatu jawapan, dan ada yang berpuas hati, tidak berpuas hati. Sebelum saya nak pergi kepada perbincangan, Tuan Zakaria ada nak bagi apa tu? Terima kasih Datuk. Kita balik semula kepada rancangan ini, dialog pembaharuan ekonomi. Dialog ini diwujudkan setelah kita melalui fasa pandemik COVID yang menyakitkan. Dan dia telah meruntuhkan bukan kita saja, tapi seluruh dunia. Yang mana kita kata negara yang hebat dulu pun terjejas. Dan bila kita cakap tentang ekonomi, pembangunan ekonomi, prasarana ekonomi, salah satunya bank kan. Bank itu adalah untuk mendanai. Dia nak mendanai pertumbuhan ekonomi. Soalnya kita tadi Prof Wan ada sebut tentang konvensional Islam dan sebagainya. Bolehkah ni saya tanya Datuk yang pernah duduk di Datuk Manaf yang pernah duduk di London, dengan Datuk bank di New York ni, mampukah kita berjalan seiring dengan family Rothschild ni yang menguasai 176 negara, 167 negara. Sistem perbankan yang diasaskan oleh Rothschild family itu dah menguasai 167. Kalau kita berada dalam kerangka itu, apakah kita boleh keluar ataupun kita akan tenggelam dalam dia punya kebesaran dia? Ataupun kita perlu pergi ke satu kerangka baru seperti yang Prof Wan sebut tadi. Sebelum ni kita selalu cakap ekonomi Islam is the best. Mungkin pada waktu ini telah tiba masanya untuk kita menuju ke arah itu. Mohon komen. Okey, saya akan bagi ruang kepada Datuk Manaf, dan lepas itu saya akan buka kepada orang lain juga, pada mereka yang berhasrat untuk memberi pandangan, termasuk Prof Syaiful dan Datuk. Okey, silakan Datuk. Terima kasih Prof. Okey, saya balik pada apa yang saya katakan tadi. Semenjak sistem ini berpecah daripada sistem Bretton Woods, setiap 10-11 tahun kita menghadapi krisis. Ini kita tidak dapat lari. Dan dalam satu kajian yang saya buat, kajian yang sangat simple, pada tahun 80-an, apabila sebagai pegawai bank kita memberi pinjaman, katalah kita ambil pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan ketika itu maksima pembayaran balik hanya 15 tahun. Dan kita kata interest rate lah. Ketika itu lebih kurang 10-12% tahun 80-an. Kemudian berlaku krisis, dan sebelum itu di Malaysia sahaja kita ada lebih kurang 40 bank dan finance companies, tidak termasuk koperasi dan yang lain-lainnya.
Selepas krisis 1987, ya, daripada lebih kurang 40 bank dan finance companies yang kita ada, dia mengurang jadi lebih kurang 20 sebab consolidation, sebab ada yang rugi dan sebagainya. Ya. Tetapi apa yang lebih penting yang ramai orang tak sedar, repayment period atau pembayaran balik daripada 15 tahun dia meningkat ke 20 tahun. Dan interest rate daripada 10-12% sudah jatuh ke lebih kurang 9%. Aku krisis 1997, ya, daripada beberapa belas bank yang kita ada, kita kurangkan lagi sebab ada bank yang tidak ada membuat keuntungan dan risiko yang terlalu tinggi. Kita menjadi 9 bank. Itu sebelum ini bank lokal Malaysia. Itu tidak termasuk bank Islam dan selepasnya bank muamalat 1168. Tetapi apa yang lebih penting saya nak katakan di sini adalah repayment period, pembayaran balik untuk perumahan daripada 20 tahun sudah meningkat ke 25 tahun, 27 tahun. Dan interest rate berkurang lagi ke 8%. Selepas krisis 2008, ya, di mana quantitative easing berlaku di Amerika dan di Barat, alhamdulillah terkena dengan tempias dia kuranglah, ya. Repayment period sudah menjadi 35-40 tahun dan interest rate semakin menurun sehingga sekarang ada bank yang memberi BLR -2, ya, menjadikan interest rate sebanyak 5%, 4,5%. Jadi kita lihat selepas setiap krisis berlaku, interest rate menurun dan sekarang interest rate kita OPR, overnight rate, ya, hanya 2%, ya. Nah, dulu satu ketika tahun 1987 saya ingat ketika itu overnight rate sehingga 20%. Hari ini overnight rate hanya 2%. Dan ini sama dengan apa yang berlaku di Amerika tahun 2008. Ya, disebabkan quantitative easing yang berlaku. Jadi kita yang saya nak ceritakan di sini ini, interest rate menurun, repayment period lebih berpanjangan. Jadi kalau krisis dan kalau kita campur 11 tahun pada 2008 hari itu, 2019 adalah krisis, 2019, 2020 ataupun 2021 adalah krisis yang seterusnya. Saya bukan membuat satu ramalan, tapi saya hanya mengikut trend dia. Jadi kalau trend itu berlaku sekali lagi, kita tidak dapat lihat, ya. Saya sekarang buat investment sedikit dan kita adalah kita buat, ya, kita tidak macam bank tapi kita buat ada financing sedikit. Kita lihat tahun 2018 di dalam suara khabar dia dah keluar dah menceritakan bahawa overhang of property, terlalu banyak properties yang tidak terjual sebanyak 24 hingga 26 bilion. Sehingga kan kerajaan yang lama dia menurunkan harga foreigners untuk membeli, ya, rumah-rumah di Malaysia dengan harga 600,000 dah mampu beli, dah boleh beli. Sebelum itu 1 juta. Ya, sebab ini untuk menggalakkan rumah-rumah itu dijual, tetapi masih tidak terjual. Saya sekarang ni dapat developer yang datang offer, ya, 50% daripada harga jualan dulu. Kita dapat offer 80, ini beberapa bulan lepas, ya, sebelum Covid, kita dapat offer daripada developer 88 unit yang berharga pasaran lebih kurang 88 juta, dia offerkan kita dengan harga 45 juta. Ya. Dan lepas krisis Covid ni, kita akan menghadapi masalah yang sama. Sebab kalau 24 bilion ataupun 26 bilion itu tidak terjual, maka developer sudah pasti tidak dapat membayar hutang-hutang pada bank. Selepas moratorium diangkat dalam bulan 10 ini, moratorium diangkat, dia masih belum dapat membayar hutang-hutang dia di bank. Dan bank ni dia terikat dengan sistemnya. Ya? Kalau saya lihat keseluruhan sistem itu agak longgar sedikit, tapi sekarang sistem 3 bulan you tak bayar, 3 bulan dia bank akan kejar, lepas 3 bulan kita tak bayar, kita diklasifikasi sebagai doubtful dan bank akan mula mengambil tindakan undang-undang. Dan tindakan undang-undang ni dia akan menjual lah properti-properti yang ada.
dengan harga yang lebih murah. Dan kalau isu ni berlaku sekali lagi, bagaimana kita nak memberi pinjaman? Sebab masyarakat umum sekarang ya kekurangan wang. Ya. Dan kalau wang ni hanya kita tumpukan daripada bank, kita akan bermasalah. Saya rasa ya dalam masa beberapa bulan ni kita lihat peniaga kecil memang sangat susah. Kita ambil petani ya. Kita tengok petani dengan nenas dia, dengan sayur dia, dengan watermelon ke apa segala kan. Mereka perlu dapat dijual. Di dalam penjualan itu, harga jual itu ada modal dia. Jadi bila barang makanan ni, sayur dan segalanya dia dibiarkan begitu saja, modal petani tadi hilang begitu juga. Bagaimana dia nak bercucuk tanam sekali lagi? Bagaimana peniaga kecil nak bermula? Lihat pada bank. Kita nak cari bank, tapi bank dia punya sistem. Saya ada kawan di satu bank, dia kata kalau 6 bulan pun belum tentu dia dapat keluarkan duit tu lagi. Jadi bagaimana kita nak dari segi ekonomi yang kita berbincang ni, apa yang sudah berlaku tu satu hal. Bagaimana kita nak menjadikan ekonomi nak ke depan ni? Peniaga kecil, peniaga ni, di mana sumber dia untuk mendapat sedikit pinjaman ya, supaya dia boleh mula berniaga balik. Sistem bank terlalu ketat. Dia nakkan aset ya, di mana peniaga kecil ni nak memberi aset. Jadi setakat tu dulu Datuk, boleh setakat tu dulu. Okey, saya nak ambil satu, nak pergi kepada Prof Saiful. Prof Saiful ni dia lebih dekat daripada kita dengan regulator. Lepas tu kalau regulator kata susah nak selesai, kita bertanya orang politik. Sebab ekosistem yang dicadangkan oleh Prof Wan tadi, macam sekarang ni kita bincang tentang sistem perbankan. Jadi kalau kita pergi jauh sangat kepada satu sistem lain, mungkin kita belum dapat menyelesaikan soal sistem perbankan Islam yang diharapkan sebagai boleh membantu umat Islam untuk naik ekonomi dia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Majlis Agama sebagainya dulu. Macam mana Prof Saiful secara akademik dan secara profesionalnya kita nak selesaikan macam yang disebut oleh Datuk Manaf tadi. Masalah tu kita nampak. Macam mana nak selesai? Jadi, terima kasih Datuk. Jadi, apa yang diperkatakan oleh Datuk Manaf tadi memang benar. Mana kita melihat kepada aspek yang ketiga, iaitu kesan perbankan ke atas kestabilan ekonomi. Bagaimana perbankan boleh mencetuskan inflasi ataupun mencetuskan financial crisis ya, yang kebanyakannya berpunca daripada overlending, overborrowing, yang mana kita lihat berlaku subprime crisis di USA 2007 Datuk ya. Jadi apa yang dinaikkan oleh Datuk tu benar, bahawa bank boleh mencipta kredit ya tanpa deposit ya, tetapi pada asasnya bila we are talking about prudential regulation, kita melihat kepada dua fungsi pengeluaran dalam bank. Pertama ialah bagaimana mereka mendapatkan dana. So deposit itu adalah satu objektif bank untuk mendapatkan dana supaya dana ini dapat dibuatkan pinjaman. So loan itu adalah fungsi pengeluaran yang kedua ya. Jadi bermakna bahawa penciptaan wang yang tidak terkawal itu, yang dikatakan oleh Datuk Manaf itu, boleh dikawal oleh monetary policy, central banking, ya, dan melalui OPR, menerusi reserve requirement dan open market operation yang akan yang akan efek cost kredit ya. Ini saya rasa kalau tidak boleh dikawal oleh central banking, maka ia memerlukan satu revolusi ya dari segi
the change of the framework, international framework. Jadi we are still with Prof. Datuk Manam, bermakna bahawa saya mensipati apa yang diperkatakan oleh Datuk, dan kita sama-sama di sini memperjuangkan sesuatu yang sama. Yang keduanya Datuk, yang apa yang diperkatakan oleh Prof. Wan tadi memang menarik. Kerana kita ada 3 sektor, sektor awam, sektor private, dan the third sector is what we call the voluntary sector, yang mana diperkatakan oleh Prof. Wan itu Baitul Mal, iaitu orang ramai memberikan sumbangan secara sukarela dalam bentuk sedekah jariah, dan ini especially dalam konteks institusi wakaf yang memang ada di Malaysia ini. Cuma apa yang ingin saya pakaikan di sini ialah wahyu asas kepada pengharaman riba itu, Al-Baqarah 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di sini kita dapati bahawa the way dari segi apa yang saya fahami Datuk, jual beli itu dan riba itu memanglah 2 perkara yang bertentangan. Tetapi ianya berpunca daripada satu sumber yang sama, iaitu bila kita mempunyai lebihan kewangan, we have a surplus, we have savings, sama ada kita gunakan saving itu untuk membuat pinjaman dengan riba, atau kita gunakan untuk berjual beli, atau kita melakukan pelaburan. Jadi ataupun kita boleh buat sedekah jariah. Jadi bila kita melihat kepada the Al-Quran tersebut yang menyarankan jual beli itu merangkap jual beli on the spot, iaitu cash payment, dan juga jual beli tangguh, kita membeli secara kredit. Jual beli di sewaan, services can be sewaan barang atau sewaan tenaga. Dan kita juga salam istisna juga jual beli. Right. Cuma apa yang saya rasa ingin diperkatakan oleh Al-Quran ialah bahawa sekiranya kita mempunyai lebihan, iaitu harta, excess, surplus, we have saving dan harta itu perlu diletakkan kepada platform yang adil. Bukan platform yang berasaskan kepada riba, di mana riba itu didanakan tanpa pengembalan sebarang risiko. So if you put money into production, dalam kilangan, dalam pertanian, dalam perniagaan, kita akan dapati bahawa modal itu akan turun naik, Datuk. Right? Kalau rugi akan turun modal, kalau untung akan naik modal. This is the legal maxim yang kita tahu, al-kharaj bidaman al-urmi bi'unni, yang termaktub di dalam surah tadi. Namun begitu, this legal maxim, this principle is absent dalam riba, dalam usury. Dan riba itu adalah pendapatan yang diambil tanpa menanggung risiko. The bank don't care, as long as you pay the interest and you pay the pokok, then you are okay. Tetapi kalau tidak dibayar hutang dan tidak dibayar interest, there are legal implication. Dan mereka yang mengambil pinjaman daripada bank yang yang gagal untuk membayar hutang akan mendapat tindakan undang-undang. Manakala kalau kita kita melakukan jual beli ini, iaitu melakukan perniagaan, kalau ada untung dan rugi sama-sama ambil Datuk. Jadi saya rasa penekanan yang perlu kita ambil di dalam memahami bagaimana perbankan Islam itu mempunyai impact ke atas ekonomi, kita perlu take baby steps, Datuk. Pertama, kita beri fokus to pertumbuhan ekonomi yang mana sekarang berlaku, tapi ia agak kurang kerana bank hanya memberi pinjaman kepada mereka yang layak, those who are viable borrower, manakala mereka yang memerlukan pinjaman tidak termasuk di dalam pelanggan perbankan. Dan dengan ini kita perlu melihat kepada satu lagi sistem perbankan yang dianjurkan oleh bank negara tetapi tidak diambil secara serius oleh perbankan Islam, iaitu the investment account.
The investment account adalah satu akaun pelaburan yang sebenar, ya, yang telah pun dimulakan dalam tahun 2013, sama dengan undang-undang perbankan baru, IFSA 2013, yang mana sekiranya dana-dana yang menggunakan kontrak mudarabah, ya, mestilah ambil kira untung dan rugi dah tu, ya. Di sini kita boleh, we can go move forward to see what Islamic banking can do more on pengagihan pendapatan dan juga on stability. Thank you, Dato'. Setakat ni kita nampaknya kita ada dua alternatif. Satu alternatif Prof Wan, dia kata kita kena buat satu sistem yang asing. Mungkin saya nak tanya Prof Wan itu yang dia katakan wakaf dan sistem itu, adakah satu backup sistem ataupun satu sistem asing, sebab yang mengikut Prof Saiful kita boleh atasi dengan investment dan sebagainya. Jadi account, jadi sekarang ni Datuk Seri kena jawab, adakah kerajaan Malaysia sekarang berada dalam posisi yang boleh mengatasi segala kemelut ini? Nanti kita katakan satu beban yang begitu berat, kemudian kalau kerajaan nak pikul, ini yang masalah COVID ni pun satu masalah besar lagi, kan. Jadi kalau posisi ini boleh ditangani oleh kerajaan, itu mungkin nak menyelesaikan masalah investment account dan sebagainya. Macam mana Datuk Seri? Adakah kerajaan mampu dan bersedia sebagai seorang pengamal? Okeylah, Datuk Manap akan boleh jawab berbincang dengan Prof Saiful. Itu soalan ada Menteri Keuangan tu. Yalah, tapi walaupun bagaimanapun bila saya memerhati dan Datuk Manap beri banyak senario tadi. Very good. Bagus. Dan senario yang diberikan oleh Datuk Manap tadi daripada Bretton Woods, daripada wang, daripada apa yang berlaku di Amerika sebagainya, jelas. Dia jelas menggambarkan bahawa sistem sekarang ini ialah tidak mampan. Sistem tidak sustainable. Sistem itu rapuh. Jadi keadaan sistem ekonomi sekarang ini yang tak tahu ke mana. Sebab tu kalau kita lihat sistem yang syumul, ekonomi yang syumul, ekonomi Islam itu sendiri. Saya balik kepada tadi saya katakan permulaan tadi, di mana kita balik kepada falsafah pemikiran, kerangka pemikiran ekonomi itu sendiri. Jelas dalam surah Yusuf. Okey, kita lihat. Jadi kita cakap soal ekonomi boom, economic depression, recession sebagainya. Kita lihat surah Yusuf jelas mengatakan bahawa 7 ekor lembu gemuk makan 7 ekor lembu kurus. Dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. 7 tangkai gandum hijau dan 7 yang kering. Jelas. Adanya recession, adanya economic boom. Dan juga kita lihat dalam Islam sendiri, saya baru dapat ni kawan-kawan tak adalah WhatsApp group. Saya tengok terkejut. Dia kata bagaimana hebatnya kita ni, syurga kita ni bawah tapak kaki, syurga lelaki bawah tapak kaki ibu. Tapi perempuannya di bawah suami. Dan bila kita betul itu. Jadi tak boleh. Okey. Masa hidup anak perlu kepada ibu bapa, doa ibu bapa. Tapi selepas mati, ibu bapa perlu kepada doa anak-anak. Jadi kalau kita lihat suami isteri, kita lihat anak ibu bapa, saya nak kata ke sini konklusi ialah Islam itu syumul. Apa yang kita laksanakan perlu wujud dalam kerangka falsafah pemikiran Islam itu sendiri. Yang kata Datuk Manap tadi mungkin kata ialah contoh-contoh the fragility of the Western economic system. Jelas. Jadi kalau tapi cabaran kita sekarang ini kita pergi Oxford. Sekarang kita pergi Imperial College. Kita pergi Stanford, Harvard. Jadi dan kita pergi Chicago School. Dan bila balik daripada Chicago, inilah yang menjana kerangka ekonomi negara masa kini. Suka tak suka, mungkin 90% kepada yang membuat kerangka ekonomi negara ialah mereka yang faham
menggunakan konsep pemikiran tadi. Apa itu manusia? Apa nilai-nilai manusia? Resources itu scarcity. Resources in abundance, tak ada. Apa konsep, adakah pernah kita bercakap tentang apa itu konsep harta? Harta itu milik Allah. Kita dalam konteks ekonomi konvensional, harta itu milik kita. Kita tidak cakap sangat pasal kolaborasi. Dalam konteks ekonomi sekarang ini, kita bercakap tentang competition. Jadi konsep-konsep asas kita tak berapa kenal kita ya. Jadi kalau kita nak letak, yang kita letak perbankan Islam di Malaysia dalam konteks ekonomi Islam, dia tak apa kena. Okey. Jadi ultimately dia perlu kena faham. Sebab kita kena faham ultimately apa yang kita nak capai. Okey. Apa is doable? Okey. Ini satu perkara. Okey lah, kita dah berjalan, dah ada bank Islam. Okey. Good. Well, kita ke arah itu. Tapi kita jangan lupa. Ada sekarang kita kata kita dah ada okey dah. Kita dah comfortable. You do what is global, kita dah comfortable. Kita lupa what is ultimate. Apa yang perfection yang kita perlu. Of course, it's going to take quite some time. Kerana konsep-konsep pendidikan dalam Islam ni pun tak berkenal tak, Prof. Ni awak ulama ni. Sebab saya tertarik lah, saya nak share apa yang saya pergi Mekah baru ni, sebelum COVID ni. Satu museum sebelah Hotel Hilton. Dipanggil Ba'rat As-Sahabah. Tak tahu ni baru. Dia baru. Ya, dia kata macam exhibition sahabat-sahabat. Dia masuk, dia tunjuk daripada 10 daripada mereka yang masuk syurga, 7 daripada 10 ialah orang yang kaya-kaya. Kita tak pernah bercakap tentang Osman, Osman kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya. Ini tak pernah cerita. Kita hanya cakap pasal Abdul Rahman Auf, Zubair, Talha dan Sa'ad Ibn Waqqas. Itu dia cakap. Dalam Islam, 7 daripada mereka yang telah dijaminkan surga daripada 10 adalah kaya. Tapi ustaz-ustaz tak pernah cakap perlunya kekayaan menjanakan ekonomi dalam Islam. Ini ultimately, jika ini tidak diperkatakan, macam mana kita nak menguasai ekonomi dunia? Jika kita tak boleh kuasa ekonomi dunia, kita tak boleh kuasa bank dunia, kita masa jadi minoriti lah. Bila kita minoriti, jangan cakap nak buat yang besar. Jadi dalam konteks ekonomi dunia, dalam konteks ekonomi negara, dalam konteks pemikirannya saya rasa masih lagi perlu kita tahu apa sebenarnya ekonomi Islam dan apa itu perbezaan ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kerangka ekonomi konvensional yang ada. Itu saya punya pandangan. Itu kita nak orang politik tu. Cuma ya ustaz tak nampak ahli-ahli korporat yang membina Islam tu dia kena baca. kena baca buku lain lah. Dia dah nampak Bilal je. Nanti dulu apa tu Tuan Sakaria kita nak pergi nak tweet apa ni. Okay. Prof Wan dulu. Saya nak pastikan Prof Wan ni, adakah bila kita cakap bank Islam, bank konvensional nak selesai tu, payah dah kata kita tolak lah, kita ambil satu sistem yang asing iaitu zakat, wakaf dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Prof Wan, maksud zakat, wakaf dan sebagainya sebagai backup sistem ataupun satu alternatif sistem? Assalamualaikum semua. Wakaf, zakat, kafarah dan segala macam adalah backup sistem kepada satu sistem. Maknanya nanti ada Prof. Maknanya perbankan Islam itu biarlah berjalan seperti seada-adanya dan kita backup dengan satu sistem untuk backup dia. Tidak, bukan macam tu. Tidak. Bukan macam tu. Mimpi saya bukan macam tu. Mimpi saya faham bahawasanya perbankan Islam sama dengan perbankan konvensional. Sebab dia punya kuasa, punca kuasa ialah Bank Negara Malaysia. Saya melihat kepada satu ekosistem yang baru yang punca kuasanya negara kita dan khususnya yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara. Baik, cuba kita tengok sistem Baitul Mal.
sistem yang saya nak ketengahkan ini, ekosistemnya. Dia tidak ada bunga. Dia tidak ada krisis berkala, tak ada. Dia tidak ada penciptaan wang. Mana boleh kita cipta wang? Itu atas angin, itu jelas. Dr. Profesor Saiful pun sebut perkataan riba. Dan riba ini bukan saja interest, bukan saja bunga. Dia adalah suatu tijarah, satu transaksi yang berat sebelah. Sistem konvensional sekarang ini sangat-sangat berat sebelah. Dengan ekosistem yang memberi berat sebelah kepada kekayaan kapitalis dalam bank saja yang mengungkapkan sistem bank itu. Itulah saya kata mimpi saya ini. Kerana kalau kita beri peluang kepada ekosistem yang kedua, bukan alternatif tapi berdamping. Saya tak kata hapuskan bank konvensional, bukan. Saya tak kata hapuskan bank Islam, tak. Saya kata berilah tempat kepada ekosistem baru. Mengambil kira suatu krisis bukan yang di-reset oleh bank, tapi Allah Subhanahu Wa Taala reset krisis kita dengan menghantar COVID-19. Berfikirlah seperti apa yang Datuk Seri Idris kata, pemikiran Islam itu perlu kepada yang murni. Akhir-akhir kita kena tengok apa dia yang kita kata hari-hari itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku ya Allah jalan yang benar pada saya untuk urusan ekonomi Islam di Malaysia. Jalan yang benar ialah ustaz-ustaz kita siratal mustaqim itu dia kata pedang yang tajam di atas. Itu kena betul lagi lah Datuk Seri duk kata tu. Kena geng-geng saya lah tu. Okey. Banyak tafsir, banyak huraian. Saya merujuk kepada permohonan saya dan rasa saya, keyakinan saya bahawasanya ekosistem yang kedua, iaitu ekosistem yang membenarkan pemasyarakatan konsep dan pemikiran bait al-mal dengan disokong oleh wakaf, zakat, kafarah dan segala macam urusan untuk kita membina akaun akhirat, bukan saja untuk kita membina akaun dunia. Akhirnya kita nak ke mana? Saya nak berkongsi dengan teman-teman bahawasanya besok lusa ataupun malam ini kita tak tahu nak ke mana. InsyaAllah kita ke tempat yang sama-sama kita bolehlah berkarya lagi. Masa tu tak payah pakai Zoom dah. Tok. Sekali lagi saya nak katakan, sistem konvensional kekal lah. Sekekal dia nak kekal. Tapi dia dah runtuh sebenarnya. Runtuh di peringkat dalaman. Sistem baru. Menggunakan ekosistem baru. Berilah peluang. Berilah peluang. Walaupun nampak kecil, nampak tidak antara bangsa, tapi dia sudah pun memang antara bangsa. Dia ditenggelami pemikiran ini. Kita bangkitkan kembali. InsyaAllah tajdid ini, pembaharuan ini, kita tangani sebaik mungkin. Dan insyaAllah kita kekal dalam ayat ihdinas siratal mustaqim itu. Terima kasih. Okey. Tuan Zakaria ada soalan lain? Ya, saya dalam sepanjang perjalanan perbincangan kita ni ada kita punya followers. Ada yang komen, ada yang tambah. Izinkan saya baca sikit kita nak layan ke? Okey, bacalah. Okey, sebab ini mereka menyokong kita. Ada yang katakan sistem perbankan sekarang ni bukan menyelesaikan masalah tapi membawa masalah. Contohnya, dia memberi pembiayaan kepada yang mampu. Yang tak mampu tak boleh terlibat. Tapi apabila COVID-19 menyerang, yang mampu bayar pun dah tak mampu bayar. Itu kata dia. Okey, saya difahamkan Datuk Seri, Yang Amat Datuk Seri akan meninggalkan perbincangan kita pada 4.38 kerana ada meeting 4.30 Datuk Seri Okey. Sebelum Datuk Seri pergi, saya tengok Datuk Seri ni saya follow sejak dulu sampai hari ini. Di mana saja dia singgah, di situ akan ada pembaharuan. Dia singgah di kementerian, ada imtiaznya, ada ulil albabnya. Dia singgah di Terengganu dulu, ada TTI-nya. Yang mana kalau kita nak tengok kehebatan seni bina Islam, pergi ke TTI boleh tengok seluruh dunia di situ je.
Okey, sekarang kita bercakap tentang Datuk Manaf tadi ada sebut sepintas satu perkataan, dua perkataan yang dia kata ada pendanaan lain. Mana selain daripada bank itu ada pendanaan lain. Di sini apabila Yang Mohd Datuk Seri Idris duduk di Felda, kita tengok Felda dia ada aset banyak. Aset tanah, aset manpower, aset pakar dan juga aset dana. Bolehkah suatu masa nanti di atas orang kata daya inovasi yang ada pada Datuk Seri, Yang Mohd Datuk Seri, Felda boleh menjadi sumber baru, infra baru, prasarana baru, pendanaan untuk pembangunan ekonomi khususnya yang berlegar di sekitar Felda itu sendiri. Itu soalan saya. Okey, Datuk Seri. Okey, terima kasih. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa Felda ini lombong emas. Lombong emas, Lombong emas. Felda ini lombong emas. Kita ada ini kena kita hutang kita 11 bilion ringgit sekarang. Tapi kita dah buat transformation plan, insya-Allah. 2 tahun lagi kita we back in the black. Kita amin. Semua kerana kita lombong emas. Sebab saya tanya antara kita siapa ada tanah 10 hektar? Datuk Manaf ada mungkin. Orang biasa 98% saya rasa tak ada tanah 1 hektar. Mungkin 99%. 1% saja orang yang ada tanah 1 hektar. Tetapi 112,638 penerka Felda ada tanah kurang-kurangnya 10 hektar. Ya, betul. Tapi ada akan broker kat ni. Betul. Jadi dia tak merasa dia ada aset yang begitu hebat. Okey. Bagaimana kita boleh menjana ekonomi negara? Ini sebab kita Felda hanya melihat kapasiti Felda dalam bentuk kelapa sawit. Bila jatuh harga kelapa sawit, jatuhlah kita, dia kata. Bila naik kelapa sawit, ialah kita. Dia tak melihat sumber resmi Felda yang ada dengan 10 hektar tanah tadi datangnya daripada pendapatan bukan kelapa sawit, non kelapa sawit income. Yang lebih besar daripada kelapa sawit. Katalah sebulan dia dapat 3,000 kelapa sawit, mungkin dia dapat 7,000 daripada non kelapa sawit. Ni dia tak nampak sebenarnya. Situasi baru yang kita melihat satu model baru pembangunan. Ini pun 2 jam nak terang ini. Yalah. kita panggil semula lah bab Felda tu. Tapi yang menarik, pada menarik. Oleh Wan tadi ialah bahawa kita nak menubuhkan. Sebenarnya Felda belum menubuhkan adalah tabung wakaf Felda. Ini berbeza. Kerana macam Johor Kok, dia ada menjana pendapatan sendiri. Kalau beberapa peratus daripada pendapatan itu, 1%, 2 atau 3% dimasukkan dalam tabung dalam konteks wakaf itu sedekah jariah. Sehingga kalau kita mati anak yang soleh, yang berguna sedekah jariah. Ini merupakan tadi dia bernasib aset dalam keadaan ekonomi sekarang. Aset itu milik Allah. Kita tak nampak. Kita dalam konteks ekonomi konvensional dia berbeza sangat. Satunya konsep milik Allah, satu konsep itu milik manusia. Dia dua sistem ekonomi yang berbeza, different poles. Jadi inilah yang dikatakan biasanya kalau kita buat perkara ini dengan penuh keberkatan, insyaAllah dia boleh berjaya. Saya percaya. Ada satu konsep keberkatan yang begitu besar. Kita masukkan dalam Felda, kita gerakkan mereka dengan model pembangunan baru, insyaAllah. Give me 2 years to return Felda into billion. InsyaAllah. 3 bulan lagi Datuk Asri, kita nak panggil Datuk Seri cerita tentang Felda di sini. Khusus. Tak panggil orang Okey. Dari segi yang kita duk bincang ini ada sikit masa lagi. Dari kita katalah macam mana kita nak kompromikan. Maknanya konvensional itu tetaplah dia sebagai konvensional dan kerajaan kita pun telah menerima 2 sistem. Cuma masalah sistem Islam yang dalam pembinaan ini dia belum lengkap.
Jadi ke arah mana kita nak, sama ada nak kekalkan macam sekarang sebagai satu sistem yang terbentuk atas idea kosmetik yang mengambil kerangka yang sama kemudian dibagi beberapa nilai dalam bentuk kosmetik, kemudian itulah kita punya Islamik yang berasaskan kepada apa yang disebut sebagai syariah compliant. Ataupun kita mempunyai satu sistem yang agak ke depan untuk memberi suatu konsep yang berbeza, perbankan yang berbeza konsepnya, sama ada Prof. Saiful ataupun Datuk Manah boleh memberi satu keyakinan kepada kita. Saya beri sikit saya punya pendapat Datuk. Dan juga satu daripada isu yang kita jarang bangkitkan ialah perilaku mereka yang melabur dalam saham perbankan Islam. Iaitu mereka yang membeli saham perbankan Islam, the shareholder of the Islamic banks. Dan kalau kita lihat dari segi institusinya, EPF banyak mempunyai pegangan dalam firma-firma perbankan seperti RHB, Afin dan Maybank sama seperti Soxo dan juga yang lainnya. Dan kita selalunya mencari kelemahan dari segi mereka yang menguruskan perbankan ini, the CEO, but the board of director themselves tidak mampu untuk berkomunikasi dengan pemegang saham, kerana the board of director is the representation of the investor. Investor is the one yang mempunyai nilai yang boleh dibawa untuk perubahan. Kerana saya lihat bahawa dari segi Prof Wan punya pendapat, iaitu untuk kita membuat satu sampingan, bermakna kita bukan alternatif tetapi kita berdamping dengan perbankan, which is I rasa a viable option. The problem here is bila kita lihat kepada sistem perbankan Islam yang ada sekarang, di mana bank negara telah pun mempromosikan investment account itu yang mana boleh yang boleh membawa perubahan kepada bagaimana perbankan Islam itu berjalan. Kita melihat kepada banyak kritikan perbankan Islam yang tidak membuat social responsibility financing, yang tidak ada financial inclusion, hanya memberi pinjaman kepada orang kaya. Dan kita lihat ada golongan yang membawa maqasid syariah pula dalam perbankan Islam. Adakah syariah prinsipal itu tak cukup untuk menjamin Islamisasi? Kenapa perlu ada maqasid syariah pula? Saya rasa bahawa mereka, termasuk saya juga a bit frustrated kerana kita tak dapat melihat penggunaan jual beli yang sebenar dalam perbankan Islam. Banyak jual beli itu merupakan jual beli yang superficial, seperti Al-Inah, Tawarruk. Tetapi ini berlaku kerana model perbankan Islam yang telah pun kita gunakan, iaitu model yang berasaskan pada pengambilan deposit. Deposit ini adalah dana yang dijamin, dana yang selamat dan tidak akan memberi bahaya kepada penyimpan. Dan dengan itu dana itu tak boleh disalurkan dalam jual beli yang disarankan oleh Islam. Jual beli dari segi murabahah, dari segi ijarah dan salam, tidak boleh, kerana dari segi dana itu adalah dana yang jamin, yang selamat, dan bank tidak boleh membahayakan dana ini untuk ditaruhkan dalam pembiayaan yang bahaya, seperti mudarabah umpamanya. Istisna dan salam, very dangerous, not dangerous, very risky financing. Yang perlu kita wujudkan ialah pelaburan, akaun pelaburan yang sebenarnya. Kerana akaun pelaburan yang ada dahulu bukanlah akaun pelaburan, tetapi deposit juga. Akaun pelaburan mudarabah, masih lagi deposit, Datuk. Sebelum 2030, all mudarabah deposit memang deposit, memang pinjaman yang bank buat daripada kita, bukan pelaburan. Hanya sekarang
investment account itu merupakan account equity, account yang mengambil untung dan rugi, yang agak baru kepada para penyimpan, yang mereka mungkin tidak mampu datang ke bank untuk melabur. Kerana itu mereka telah melabur dalam mana? Melabur dalam tabung haji, melabur dalam PSB, melabur dalam tabung amanah. Jadi banyak wang yang lebih yang boleh ditaruh dalam bank untuk melakukan pelaburan. Juga kita dapati bahawa kita juga membuat amal jariah. Kalau kita tidak mahu melabur dalam ASB atau tabung haji, kita gunakan wang itu untuk membuat wakaf, dan melakukan sedekah yang lain. Dengan itu saya dapati bahawa potensi dana akaun pelaburan ini banyak cabarannya, Dato', kerana kalau pihak bank tidak betul-betul serius, kemungkinannya dana akaun pelaburan ini tidak akan fly. Kerana pertama, bank mahukan aset mereka dikenal pasti. Kita lihat bahawa umpamanya dalam 2020 ini target bank negara ialah 35% asset size. Deposits and asset size 35%. Tetapi kalau bank Islam menggunakan akaun pelaburan seperti mana dalam amanah saham, Dato', aset-aset itu tidak boleh dimasukkan ke dalam balance sheet. Ia kena dibuat off balance sheet, Dato', dan tidak dapat termaktub dalam pengiraan aset bank. Jadi saya rasa cabaran kepada perbankan Islam ialah untuk memastikan mereka dapat memberi alternatif kepada isi rumah dan rakyat untuk tahu bahawa memang dana ini ada, Dato'. Dan dana ini boleh dilaburkan di dalam projek-projek yang berasaskan AKS dan PKS, yang mana tidak boleh didapati dalam unit trust. Dalam unit trust umpamanya kita melakukan pelaburan portfolio sahaja, memberi stok dan bond, tetapi di dalam perbankan Islam ini dana pelaburan ini boleh diinjekkan ke dalam projek, atau projek-projek yang real sector project. So this is the only way how saya rasa perbankan Islam boleh memberi peranan yang lebih berkesan pada pertumbuhan ekonomi kepada. Saya perlu tinggalkan majlis, tapi saya nak beri satu statement saja. Statement saya ialah, seperti kita ulang 3 kali lah. Kali ini saya katakan ini bahawa ekonomi perbankan akan berjaya untuk membawa perubahan kepada ekonomi umat Islam Malaysia dengan syaratnya the framework has to be right. Kerangka pemikiran itu perlu betul. Kalau tidak, kita cakap tentang instrumen, kita cakap pasal program, dia tidak akan berjaya. Dia hanya perkara-perkara yang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Manaf, penyelesaian yang cuba dikemukakan oleh Profesor Prof tadi, macam mana bolehkah kita apply dan tidakkah akan menjadi masalah kepada bank? Sebab di bank ni kita cakap buatlah se-Islam manapun boleh, asalkan bank dapat untung. Jadi kita nak compromise dengan yang Prof katakan tadi. Adakah yang keduanya, soal kebimbangan akan berlaku tension di antara industri dengan antara industri dengan pihak regulator. Macam mana kita nak selesaikan? Kita ada sikit lagi, kita start lewat kalau nanti habis saya bagi tahu lah stop. Lepas tu nak bagi peluang sikit kepada Prof Wan. Insyaallah tu. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya bagi saya lah yang kita di luar ini yang sudah melihat daripada perbankan dan sudah di luar sekarang. Salah satu isu ataupun masalah, bukanlah masalah tapi satu isu
adalah kita hubung kait antara saya gunakan istilah Inggeris ya. Dia mengatakan Islamic finance dan Islamic banking. Bagi saya this is two different issue ya, dua perkara yang berbeza. Ya. Saya tidak merasakan perbankan tidak boleh diislamkan. Ya. Tetapi Islamic finance memang boleh. Sebab kerangka tadi ya, yang kita cerita tadi kerangka. Kalau asas dia tu dah khinzir, macam mana kita nak islamkan khinzir tu? Kan? Jadi kalau kerangka nampak dekat dah tu dengan Prosaifo punya idea tu, saya nampak boleh dikompromikan. Saya. Ekstrim lah. Jadi Islamic banking tu atau perbankan Islam saya susah nak terima. Tapi kalau pembiayaan Islamik ataupun Islamic finance itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan di luar walaupun dengan orang Islam ataupun tidak Islam. Sebab kalau kita kata style Baitul Mal, dia permodalan yang dikeluarkan oleh masyarakat yang ditabungkan. Ya, itu asset management, pengurusan dana. Macam tabung haji, kita masukkan wang di dalam tabung haji invest di dalam property, plantation, keuntungan tu dia berkongsi dengan kita. Kalau keuntungan sedikitlah untuk yang dikongsi dengan kita. Ya, jadi itu sangat Islamik. Itu sangat Islamik. Hanya isu yang kita hadapi dulu adalah pengurusan. Ya, jadi isu pengurusan tu berbeza dengan isu Islamik ni. Ya. Jadi kalau saya lihat, saya nak ceritakan satu, bukan saya nak mempromosi, tetapi saya nak menceritakan satu pengusaha yang membuat pembiayaan yang Islamic banking cuba nak buat tapi tidak berjaya menggunakan investment account tersebut. Jadi pengusaha ini dia menggunakan dana daripada masyarakat menggunakan crowdfunding. Dia set up satu asset management company ya, dia yang didanai oleh masyarakat dan dia invest di dalam projek-projek sama seperti dengan tabung haji. Ya. Jadi dengan investment yang dibuat di banyak yang dia buat joint venture ataupun bergabung menggunakan mudarabah ataupun pemusyarakah model yang sebenarnya digunakan di bank. Musyarakah mudarabah yang di bank ni hanya kaedah kontrak. Kalau kita benar-benar menggunakan musyarakah dan mudarabah, jadi kita mengambil risiko. Jadi apa dia buat? Dia invest di dalam projek-projek kebanyakannya di Indonesia buat sementara ni. Dan keuntungan dia dari situ, dia boleh memberi pulangan 12%, 14%. Daripada penjualan dia. Jadi sanggup kau bank nak ambil risiko setinggi itu? Itu sebab bank ni dia tak ambil risiko. Itu sebab dia ambil semua menggunakan ada syarat dia kena ada aset. Tak ada aset dia tak nak bagi. Melainkan kalau bank deposit, itu kalau bank deposit dah tu. If it is a deposit bank, yes, they will take risk. Tapi saya melihat kepada potential the account pelaburan yang baru ni. This is a very blue ocean for the Islamic bank. So we just cannot basically overlook this matter. We are basically the bank is here to stay. Dalam proses Islamisasi itu kita lihat social science, they want to Islamize physics, they want to Islamize chemistry, they want to Islamize biology, dan they want to Islamize the bank. Dengan itu bank itu perlu dikaji dulu sebelum kita Islamize. Betul, the framework, the sekarang tu memang tidak perfect, tetapi the Islamic bank is here, which is just cannot overlook and you just cannot reject it. It is an institution promoted by the government, and we are the people who are basically benefiting from the institution, and we mesti cari yang simpan untuk memastikan perbankan Islam ini cara dengan arah yang itu tak boleh makasih. Okay. And I respect Datuk Mana punya concern on the stability and inflation. Memang we are in the same bandwidth Datuk.
Ya, betul. Kita nak jumpa tapi kita belum berjumpa lagi. Yalah. Lepas ni kita lanjutkanlah lagi lah. Kita lanjutkan kita punya forum ekonomi ni. InsyaAllah. Okey, kerana masa ni saya nak minta wisdom daripada yang lebih senior lah. Dan tutup, bagilah satu wisdom yang kita boleh jadi sebagai satu penutup kepada perbincangan kita. Prof Wan. Terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi kepada semua teman-teman panel dan juga tak lupa yang mendengarnya nanti dalam YouTube. Pesanan saya, ekosistem atas muka bumi ini banyak. Dalam urusan jaga harta, jaga wang, jaga mata wang semuanya, yang sistem yang ada sekarang dalam ekosistem perbankan konvensional ke, perbankan Islamik ke, dia tetap perbankan. Sebab dia subjek dia perbankan. Predikat jangan main. Baik, yang saya ajukan dan saya mintalah diberi satu pemerhatian yang ikhlas, ekosistem yang kedua iaitu sistem Bait al-Mal, rumah yang adanya harta, di mana harta itu didokong oleh masyarakat marhain B40, T20 pun boleh masuk, tak kira, M40 boleh masuk, sebab ini urusan untuk manusia, bukan untuk manusia sekumpulan, tidak. Islam is for all. Maka kita kena bezakan apa itu wakaf, dia beza dengan endowment. Apa itu bank konvensional, dia beza dengan Bait al-Mal, sistem, ekosistem, syariah compliant, beza dengan syariah base. Riba ini kita kena faham bukan bunga saja, dia suatu transaksi yang berat sebelah sehingga akan mempapa-kedanakan bukan saja keluarga tapi mempapa-kedanakan negara dan segala macam. Inilah yang kita nak bezakan. InsyaAllah kita gunalah masa ini bukan untuk menempel dan untuk mentorak, bukan. Kita untuk membina satu ekosistem baru sesuai dengan tajdid al-Islami yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah perbincangan kami dan saya di sini sebagai seorang facilitator, saya dapat jalur-jalur pemikiran itu yang kalau kita ada satu dua perbincangan lagi dia akan menjadi lebih jelas dan mungkin dia lebih praktikal untuk kita selesaikan, insyaAllah. Kalau ada masa, kalau tidak atas platform ini pun kita cuba cari satu platform yang lain yang lebih boleh kita ruang yang lebih luas. Saya dengan Tuan Zakaria akan sentiasa berbincang bagaimana kita akan mendapatkan pandangan daripada ahli-ahli ekonomi kita. Jadi pihak MDN, tujuan pihak MDN ialah untuk melahirkan suatu suasana di mana orang Islam boleh menukar mentaliti mereka itu sebagai daripada yang ada sekarang kepada satu mentaliti yang lebih ke depan dan mau maju, terutama sekali dari segi ekonomi dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh Datuk Seri Idris tadi. Kita perlu lebih mengenal 7 daripada kita sebelum ini mengenal 3 orang-orang yang dijamin masuk Islam. Sekian saja. Sebelum itu saya terima kasih kepada semua ahli panel yang kami hargai dan insya-Allah saya dengan Tuan Zakaria akan terus bergerak ke depan lagi. InsyaAllah. Dengan ini saya katakan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.